puan yang cantik. Sementara kita menunggu jam menunjuk ke arah pukul 5, sama-sama kita tunggu rakan-rakan lain yang sudah berdaftar untuk masuk ke ruangan Zoom ini ya. Okey, acara perkongsian petang kita akan bermula tepat pada jam 5 petang ini. Tuan-puan dijemput memperkenalkan diri di ruangan chat dan cuba maklumkan ini sesi Sunday sharing yang keberapa pernah tuan dan puan hadiri. Terima kasih Puan Aisyah Roslan hadir dari Batu Pahat. Banyak kali dah join. Best Sunday sharing. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Aisyah Ruslan. Okey, yang lain yang mana ni tak ada chat. Boleh tunjulkan diri anda. Hadir dari Shah Alam. Puan Nur Rashikin Ramlan. Tanya. Jauh ni. Saya di Johor Bahru. Alhamdulillah. Ya, ada juga rakan kami di Johor. Puan Ayu Rania dari Pasir Gudang. Terima kasih kerana hadir. Tuan Abdul Rahim dari JB. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Puan Nuraini daripada Negeri Sembilan. Tuan Faisal hadir dari Shah Alam, Cape Town, Afrika Selatan. Kelas. Ya, itu dia. Tuan Muhammad Faiz dari Kota Baru, Kelantan. Tahniah. Puan Atina hadir dari seberang lautan Labuan. Wah, jauh juga tu. Sampai juga di Sunday sharing kita. Tahniah. Puan Nurzalina dari Semera Batu Pahat. Wah, ini lagi jauh, geng. Puan Arizawati dari Arab Saudi. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Ada juga rakan dealer kita dari sana. Tahniah Puan Arizawati. Puan Ina dari Gombak, Cape Town. Wah. Tahniah Puan Nur Zalina hadir dari Semera Batu Pahat. Okey, tadi saya dah cakap. Puan Nashiha Nur dan Mustafa hadir dari Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Tahniah. Okey, sementara itu boleh rakan-rakan semua bagi link kita Sunday Sharing kepada rakan-rakan seperjuangan. Okey, untuk mengikuti Sunday Sharing petang kita petang ini. Kita masih menantikan rakan-rakan yang lain untuk join Zoom meeting kita. Okay, keep sharing ya. Kita punya link untuk ramai-ramai join Sunday Sharing petang hari ini 6 Oktober. Nampaknya cuaca di luar sana agak baik. Alhamdulillah. Okey, Assalamualaikum. Sebelum memulakan sesi kita pada petang ini, di sini ada sedikit maklumat. Di sepanjang program berjalan, diminta jasa baik tuan-puan untuk mute, tutup mic supaya tidak mengganggu sesi presentation sebentar lagi. Tuan-puan juga digalakkan untuk on camera dan menggunakan background cantik yang telah disediakan oleh pihak komiti.
Sekiranya ada sebarang persoalan berkaitan topik yang akan dikongsikan sebentar sahaja nanti, tuan-puan amat digalakkan untuk bertanya dengan menulis di ruangan chat dengan format yang akan diberikan oleh pihak komiti. Ya? Okey, insya-Allah soalan-soalan yang diajukan akan dijawab oleh speaker khas di hujung majlis ini nanti. Baik, sebelum acara diteruskan, saya menjemput TKL Tag untuk mainkan VT lagu TKL Bersatu. Untuk segmen pertama ini, majlis mempersilakan. Kami bersatu, kuat bersama. Publiko kita, umpire kita. Dalam nikmat emas, kilauan cerah. Impian kita semuanya nyata. Kalau pas semangat penuh tenaga, dalam pasukan PKL kita bangga. Berjalan serentak melangkah maju, sertailah kami bersama selalu. Jom sertai kami, impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Emas dan cita-cita selari, setiap langkah penuh motivasi. Bersama kami melangkah jauh, impian kita kuat, kukuh. Sertai kami dengan semangat, impian emas sungguh kuat. Kita bisa bersama, jom sertai kami semua. Jom sertai kami demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Emas dan cita-cita selari, setiap langkah penuh motivasi. Bersama kami melangkah jauh, impian kita kuat, kukuh. Sertai kami dengan semangat, impian emas sungguh kuat. Kita bisa bersama, jom sertai kami semua. Jom sertai kami demi impian jadi realiti. Kejayaan di sisi, kita bersama lagi. Baiklah tuan-puan, masa sudah menunjukkan tepat jam 5:04 petang. Saya akan mulakan majlis ilmu ini dengan bacaan surah Umul Kitab Al-Fatihah. Semoga setiap inci ilmu yang disampaikan kelak membawa manfaat berpanjangan kepada kita semua. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembuka bicara majlis, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu selaku MC anda pada hari ini. Saya Fashari Zarina, berstatus normal dealer dengan PG kod PG 00330998. Introducer saya adalah Puan Rozita Lamim dan saya merupakan salah seorang anak didik di kalangan 94.8 ribu penyimpan emas dalam TKL Empire. Terima kasih saya ucapkan kepada yang berusaha tanpa lelah. Emerald 4 Star FMD, Puan Marlia Ramli, GB TKL Empire, Puan Fazila Sayan,
Barisan FMD dan semua rakan-rakan komiti yang menjayakan majlis ini, dan setinggi-tinggi tahniah saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup mengorbankan masa pada petang Ahad ini. Terima kasih. Tuan-puan, memilih untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu petang Ahad begini adalah satu cabaran sebenarnya ya. Namun ini membuktikan tuan-puan serius mahu mengetahui mengenai rahsia ilmu kewangan mahal dengan mahar yang percuma dan bagaimana untuk meningkatkan potensi kewangan tuan-puan melalui simpanan emas. Tahniah saya ucapkan. Selamat datang sekali lagi ke Majlis Ilmu Sunday Sharing Urus Kewangan dengan Emas anjuran TKL Empire yang disusun khusus untuk anak-anak didik serta bakal anak-anak didik Puan Marlia Ramli, Champion of the Champion di Public Go. Okay. Alhamdulillah. Semakin ramai yang sudah mengambil tindakan untuk mulakan langkah pertama dengan membuat simpanan paksa. Mungkin tuan-puan juga adalah sebahagian daripada mereka. Tahniah ya. Ada dua sebab kebiasaannya orang tidak menabung. Pertama, sebab tak ada ilmu yang betul. Kedua, sebab tidak ada duit atau tiada kemampuan. Baiklah, sebelum meneruskan majlis ilmu dan menyerahkan pentas ini kepada tuan speaker kita petang ini, saya ingin kongsikan sedikit biografi berkenaan dengan latar diri speaker kita, iaitu Tuan Muhammad Halimi bin Ahmad Tamizi, berstatus priority dealer, dan beliau seorang penjawat awam dengan 10 tahun pengalaman, bapa kepada 3 cahaya mata. Ini mula bergerak aktif dalam berkongsi ilmu simpanan emas sebagai dealer public gold sejak 2023 lagi. Beliau akan berkongsi pengalaman dan bagaimana beliau mampu memperbaiki semula kewangan beliau dengan simpanan emas di public gold. Maka dengan ini, saya dengan rasa sukacita menjemput dan menyerahkan pentas maya ini kepada Tuan Muhammad Halimi untuk membongkar rahsia simpanan emas nak kaya 1000 daya. Majlis mempersilakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat petang, selamat sejahtera semua. Yang saya hormati Bunda Marlia Ramli, guru, mentor saya, barisan FMD, MD dan rakan-rakan siblings, juga peserta-peserta yang hadir pada petang ini. Tahniah saya ucapkan kerana anda meluangkan masa. Mensibukkan diri. Mensibukkan diri pada petang ini untuk hadir ke kelas majlis ilmu pada petang ini. Jadi tuan-tuan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang diperkenalkan tadi oleh Tuan MC kita, saya Muhammad Halimi bin Ahmad Tarmizi, PG Code PG 00923281, dan saya adalah dealer aktif public gold di bawah bimbingan Cikgu Kikin ataupun Puan Rezeki Ramdan, introducer saya Tuan Faizal Fauzi, dan seterusnya mentor saya Puan Marlia Ramli. Jadi tuan-puan yang saya hormati sekalian, kita pergi kepada slideshow saya pada petang ini. Baik. Pada petang ini, saya akan berkongsikan dengan tuan-puan semua berkaitan dengan ilmu simpanan emas, ilmu kewangan dan potensi pendapatan emas. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua komiti members yang sibuk di belakang tabir, menyediakan platform, menyediakan slideshow, menyediakan semua berkaitan dengan kelas kita pada petang ini. Dan juga tak lupa juga kepada barisan FMD, MD dan juga semua siblings yang terlibat untuk menjayakan TKL Empire pada petang ini dan seterusnya berkongsi ilmu pada semua orang tentang ilmu emas. Baik tuan-puan, sedikit pengenalan diri tentang saya adalah, saya bermula dengan menyimpan emas 916. Jadi tuan-puan, sebenarnya saya tak suka emas gold bar. Saya tak suka emas 999 dulu. Sebab apa? Saya fikir bila beli nak jual susah. Okey, masa tu tak ada ilmu lagi tuan-puan. Dan bermula dengan emas perhiasan. Pada tahun 2015 lagi, saya suka beli barang kemas untuk isteri saya. Dia pakai, dia simpan. Ataupun dia tak nak pakai, itu dia punya suka. Sebab saya fikir saya tak nak habiskan duit saya macam tu, saya simpan emas perhiasan. Tetapi pada tahun 2021, yang ni kisah permulaan ni tuan-puan. Masa PKP, kita lockdown.
Kita tak boleh nak pergi kedai emas, kita tak boleh nak kenal, kita tak boleh nak tengok desain-desain terkini di kedai-kedai emas. Tapi apabila di platform FB dan di platform TikTok, banyak sekali menceritakan tentang emas, lagi-lagi gold bar. Jadi dari situ tuan-puan saya kenal dengan Public Gold dan mula fokus dengan menyimpan emas 999. Pada masa itu saya tak berdaftar lagi. Pada 2021 saya tak berdaftar lagi tuan-puan. Cara macam mana? Saya beli melalui orang. Okey, walaupun 1 gram macam ni tuan-puan, walaupun 1 gram macam ni saya tak beli melalui akaun saya. Saya beli melalui orang sebab saya fikir saya tak percaya dengan daftar-daftar. Tetapi apabila saya kenal dengan Cikgu Kikin ataupun Puan Nurashiki Ramdan sebagai introducer saya sekarang, saya masuklah beliau dan saya kenal emas lebih detail lagi. Dan jadi tuan-puan, saya terus berdaftar sebab saya dah kenal emas. Saya terus berdaftar pada hari yang sama juga. Saya upgrade diri saya sebagai dealer pada tahun 2023 pada bulan Februari. Saya ingat lagi pada 5 Februari 2023. Jadi sedikit pengenalan tentang diri saya tuan-puan. Jadi tuan-puan, kenapa emas? Jadi daripada emas 916 hingga emas 999 gold bar ni tuan-puan, kenapa saya memilih emas? Kerana yang pertama, emas ni kita tahu dah, dia sentiasa berharga. Ikut mana pun tuan-puan, harga di kita tahu semakin lama semakin mahal. Dan kita boleh tukarkan duit kita daripada kebocoran dirompak oleh diri sendiri ni. Saya tak percaya dengan diri sendiri tuan-puan. Jadi saya tukarkan kepada emas. Jadi bila sudah saya ada ilmu tentang emas, daripada emas 916 kepada emas 999, sebab apa? Saya tahu emas ini adalah mata wang dunia. Pergilah mana-mana negara tuan-puan, emas diterima di seluruh dunia. Dan yang paling penting, emas ini mudah dicairkan. Mudah dicairkan. Kalau kita beli rumah tuan-puan, nak cairkan geran tanah ataupun nak tukarkan kepada tunai, takkan nak jual sikit-sikit. Mana boleh jual tangga je, saya nak jual tangga je boleh. Tak boleh tuan-puan. Jadi kalau emas sangat sesuai dan sangat mudah untuk dicairkan. Itu sebab emas dipanggil tangible asset. Boleh tuan-puan? Jadi kenapa kita perlu memilih emas? Jadi antara sebabnya adalah bila kita simpan duit kita macam tu je. Tetapi bila kita simpan emas, jumlah simpanan ataupun nilai dia semakin lama semakin bertambah sekiranya semakin lama kita menyimpan emas tersebut. Jadi ini yang situasi berlaku. Antara situasi-situasi berlaku di negara kita tuan-puan, bila kita dah tak ada simpanan. Kita tengok tuan-puan, bila kita fokus dengan simpanan duit berbanding dengan emas. Kita tengok daripada tahun 1967, $1 Singapura, $1 bersamaan dengan RM1. Tetapi hari ini tuan-puan, $1 Singapura bersamaan dengan RM3.50. Nilai duit kita semakin lama semakin berkurang. Cikgu macam makin mahal tak tuan-puan? Kalau tuan-puan tengok, 1:3.5 bermaksud nilai duit kita semakin lama semakin merosot. Itu sebab tuan-puan, rakyat Malaysia ni suka menyimpan duit berbanding dengan emas. Sebab apa? Sebab mereka rasakan kalau beli emas, duit hilang, duit habis. Padahal separuh daripada rakyat Malaysia sekarang ni tuan-puan tak ada simpanan. Walaupun dia kata, kita nak simpan duit. Tapi hakikatnya tak ada tuan-puan. Dan 90% ahli KWSP pada tahun ini tuan-puan, 26 September. Tahun ini tuan-puan, akhbar mengatakan 90% ahli KWSP 30 tahun akan datang dijangka tidak ada wang bersara. Bawah 30 tahun. Tidak ada wang persaraan. Sebab apa? Sebab kita tahu kan, daripada akaun 1 kepada akaun 2 kepada akaun 3, semua duk keluarkan. Saya faham, hidup ini keras. Tetapi kita kena keraskan hati untuk menyimpan ni sebenarnya tuan-tuan. Boleh? Jadi sebenarnya kat mana sebenarnya kita nak simpan emas? Yang paling penting bila kita nak simpan duit, nak tukarkan kepada aset emas. Kita nak tukarkan kepada emas. Dekat mana sebenarnya bagus simpan? Adakah simpan di tangan? Simpan di tangan macam ni. Ataupun kita simpan di dalam account gap. Kedua-duanya baik tuan-tuan. Okey? Sebab apa? Sebab kalau simpan di tangan, kita tahu. Kita boleh mudah alih. Kita boleh simpan di mana-mana, bawa ke mana-mana. Dan juga mudah untuk kita wariskan. Seperti saya tuan-tuan, saya simpan emas untuk saya wariskan kepada isteri dan anak-anak saya. Itu yang paling penting. Dan tuan-tuan kena tahu, emas ini terkeluar daripada sistem kewangan negara. Ataupun bank negara, kalau tuan-tuan tengok, mereka takkan tahu
yang tuan-puan ni simpan emas dan berapa jumlah kekayaan yang kita simpan sekarang. Yang paling penting kita mudah rahnu dan kita boleh bawa ke mana-mana. Begitu juga dengan simpanan di akaun. Kedua-duanya baik tuan-puan. Kenapa mesti pilih? Jadi simpan di akaun dan simpan juga sebahagian di tangan supaya kita boleh jual bila-bila masa. Dan kalau simpan di akaun, tuan-puan kena tahu. Tuan-puan kena tahu. Simpanan di akaun Gap macam biasa tidak ada upah simpan. Transaksi semuanya 24 jam, 7 hari online. Tuan-puan boleh fizikalkan emas bila-bila masa. Dan simpanan di akaun tidak ada komitmen bulanan. Dan antara isu-isu tuan-puan sekarang, antara isu-isu yang tuan-puan kena tahu di Malaysia sekarang ni ada 4. Harga barang, tabungan tak ada, terjebak dengan skim cepat kaya dan hutang melebihi pendapatan. Jadi tuan-puan kalau kita tengok tuan-puan baru-baru ni ada pula AKPK laporkan individu di bawah 30 tahun tanggung hutang 1.9 bilion. Disebabkan apa? Disebabkan azuran mudah, disebabkan pakai dulu bayar kemudian, disebabkan seronoknya berhutang. Itu sebab tuan-puan, isu-isu zaman sekarang ni, kalau kita boleh tengok tuan-puan, dia masalah kewangan ni ada 2 je tuan-puan. Tak ada tabungan, banyak hutang. Jadi sebenarnya mana-mana negara pun, tak semestinya di Malaysia, mana-mana negara pun mengalami isu-isu seperti ini. Sebab apa? Sebab bila hutang tinggi, kerajaan akan kontrol dengan naikkan kadar. Itu dipanggil inflasi. Bila kita tak ada simpanan tuan-puan, ini yang terjadi. Hidup keras, banyak hutang, akhirnya terjebak dengan skim bukan-bukan. Sebab apa? Sebab nak langsaikan hutang, okey tak apa, kita buat hutang lain, kita masuk skim cepat kaya. Akhirnya pesara pun boleh putih mata. Nampak? Itu baru dekat Malaysia. Belum lagi isu-isu global yang mana berlaku di luar negara tuan-puan. Sebab apa? Sebab antara penyebab di dunia ni, masalah negara adalah corruption. Itu yang boleh saya cakapkan. Corruption, dan bila berlaku berleluasanya corruption ini tuan-puan, berlakulah hutang negara semakin meningkat. Itu sebab tuan-puan, kalau kita tengok kalau kita tengok di Venezuela, duit ada, duit banyak, tetapi boleh buat handbag. Duit banyak tetapi boleh buat tikar. Anyam tikar tuan. Sebab apa? Nilai duit dah tak ada dah. Dia dah jadi sekadar kertas. Itu sebab kata Robert Kiyosaki, duit sekadar duit, duit sekadar kertas. Tetapi emas bukan duit semata-mata, tetapi ia adalah mata wang global. Ia tetap bernilai walaupun negara tersebut bergolak. Walaupun negara tersebut diancam peperangan. Sebab apa? Rakyat-rakyat boleh lari ke negara lain bawa emas. Okey? Jadi yang kita simpan duit selama hari ini ni tuan-puan, mata wang dia boleh jatuh sehingga sifar. Tetapi emas tak pernah lagi jatuhnya hingga sifar. Boleh tak? Jadi tuan-puan yang saya hormati sekalian, yang inilah yang sering disebut-sebut di dalam live saya, di dalam kelas-kelas mentor saya bersama dengan Puan Malia, fakta tentang emas. Emas tak ada dividen, emas tak ada keuntungan pendapatan bulanan. Beli emas mesti dapat emas. Yang ini yang selalu ditegakkan oleh mentor saya sendiri, Puan Malia Ramli. Dan tuan-puan kena tahu, skamer emas ni tuan-puan, dia akan menjanjikan keuntungan bulan bintang, akan menjanjikan kau beli masuk hari ni besok jadi kaya. Dan percayalah cakap saya tuan-puan, saya belajar daripada mentor saya. Setiap skamer ni tuan-puan, dia akan upgrade. Okay, dia akan upgrade ilmu dan skill dia daripada satu masa ke satu masa. Itu sebab tuan-puan, emas tidak boleh diganda-gandakan. Tetapi ramai lagi yang percaya emas ni boleh diganda-gandakan. Beli 1 gram dapat 10 gram. Beli 10 gram dapat 1 kilogram. Mustahil tuan-puan. Boleh? Dan antara fakta emas dan skema emas yang tuan-puan tengok di bawah. Okey? Fakta yang paling utama adalah saya lebih kacak daripada skema. Gurau tuan-puan. Baik. Tuan-puan, kita teruskan kepada matlamat. Bila sebut tentang matlamat, matlamat adalah kita panggil impian jangka panjang. Ataupun kita panggil dana. Itu sebab matlamat tuan-puan semua di dalam perkataan saya ni, di dalam slideshow saya ni, semua tulis dana.
Kenapa dana? Sebab ini adalah matlamat jangka panjang. Bukan matlamat jangka pendek, tuan-puan. Beli hari ni, besok jual jadi kaya. Tak ada. Kesemua emas yang kita simpan, perlu ada matlamat. Okey? Sebagai contoh, orang bujang nak beli emas untuk dana perkahwinan. Yes, simpan emas untuk 5 tahun akan datang. Itu sebab kita panggil dia matlamat. Dan kalau kita nak menikah dengan anak dara orang pun, tuan-puan, yang belum menikah, yang bernikah ni bukan. Yang belum bernikah, dia kena ada matlamat panjang. Sekurang-kurangnya 2 tahun. Okey, aku nak kerja dan aku nak simpan duit. Dan simpan duit nak pergi meminang Siti, contoh. Jadi, tuan-puan, matlamat ini adalah impian ataupun kita panggil dia perancangan jangka panjang. Bolehlah? Baik, teruskan kepada selain daripada matlamat tadi, kita kena tahu juga apa manfaatnya emas ni kepada kita. Sebab, tuan-puan, ramai yang beli emas, mereka rasa emas ni tak bermanfaat. Emas ni macam, alah biasa je lah. Ada orang beli emas ikut orang, ikut kawan. Saya tengok beli 5 gram macam seronoknya saya beli. Jadi, tuan-puan, sebenarnya kalau nak beli emas, pastikan tuan-puan tahu dulu matlamat. Antaranya adalah kecairan. Kecairan mudah dicairkan dan kecairan tinggi dan cepat. Tuan-puan boleh jual dalam kuantiti yang kecil-kecil. Beli 1 gram, beli 5 gram, beli 10 gram, tuan-puan boleh jual. Dan tuan-puan boleh pajak ikut keperluan. Bukan pajak beli emas lain, lepas tu pajak lagi beli emas lain. Itu teknik yang kurang tepat. Boleh? Jadi untuk orang-orang bisnes, ketahuilah yang emas ini sangat bermanfaat untuk kalian sebab emas boleh digunakan sebagai modal pusingan. Dan tuan-puan, kalaulah nak beli emas, pastikan elak buat pinjaman. Pinjaman dengan adik-beradik ke contoh. Pinjaman dengan ahli, pinjaman peribadi dan sebagainya. Sebab apa, tuan-puan? Sebab akan menjanjikan, contohlah nak pinjam dengan adik-beradik, okey, pinjam 50,000 seorang, nanti harga emas naik, kita bagi share-share dividen. Tak ada, tuan-puan. Tak ada. Emas, pastikan kalau nak beli emas, guna duit lebihan. Dan tuan-puan, pastikan screenshot. Ambil ilmu ini, tahu tentang manfaat emas. Boleh? Dan kalau kita tengok sejarah emas daripada tahun 1996 hingga tahun 2024 ni, tuan-puan, bermula dengan 1995. Harga emas mentah, tuan-puan, kalau tuan-puan tengok, bermula dengan 1 kilogram bermula dengan 31,758. Nampak? RM31,758. Bermaksud, tuan-puan, pada masa itu 1 gram baru RM31.70. Dan kita ambil RM31. Ini harga emas mentah. Dan sekiranya dah sampai ke public gold, contoh, harga 1 gram boleh mencecah RM35 untuk 1 gram. Bayangkan, tuan-puan, 30 tahun lepas, 29 tahun yang lepas, harga 1 kilo bermula dengan 31K, hari ini dah jadi RM361,000 Malaysia. Performance emas, sejarah emas tak pernah mengecewakan. Boleh? Tuan-tuan, dan public gold, of course, semua orang perlu pilih public gold. Bukan kenapa saya pilih. Semua orang perlu pilih. Sebab apa? Public gold patuh syariah. Ada jaminan belian balik. Dan yang paling penting, tuan-puan, selepas tuan-puan join public gold, daftar, tuan-puan dibimbing oleh introducer. Saya punya introducer, Cikgu Kikil. Saya tanya dia ada jawapan dia, tuan-puan. Okey? Bimbingan itu perlu. Bukan kita simpan dan kita lupakan. Tak. Kita simpan dan kita simpan dengan ilmu. Boleh, tuan-puan? Jadi, tuan-puan, antara kaedah-kaedah yang tuan-puan boleh buat belian di public gold, ada 2 cara. Okey? Melalui get, simpanan di akaun, ataupun tuan-puan boleh buat belian tunai. Dan kita pecahkan kepada 4. Belian di akaun, tuan-puan boleh secara FPX ataupun bank in, ataupun tuan-puan boleh buat secara auto debit. Ataupun secara tunai, tuan-puan boleh buat secara full payment, atau tuan-puan boleh buat secara EPP ataupun easy payment purchase. Boleh, tuan-puan? Jadi, tuan-puan, sebenarnya nak menyimpan emas, nak membeli emas di public gold itu tak susah. Sekiranya kita dah ada ilmu, semua benda kita boleh buat secara online saja. Dan kalau tak faham, rujuk kepada introducer, rujuk kepada orang yang membawa tuan-puan ke dalam kelas kita, kelas pada petang hari ini. Dan sekiranya tuan-puan dah buat auto debit, of course, public gold menyediakan kempen auto debit. Boleh buat serendah RM200, berpeluang memenangi emas.
berpeluang memenangi hadiah-hadiah misteri daripada Public Gold. Seperti contoh card holder dan sebagainya. Jadi tuan-puan tak perlu berlengah, tak perlu fikir dan ragu-ragu. Public Gold adalah syarikat yang established, yang track recordnya bersih daripada tahun 2008 lagi. Jadi tuan-puan, terima kasih untuk sesi yang pertama pada petang ini. Jadi saya serahkan balik semula kepada Tuan MC kita. Puan MC kita, silakan. Wow, perkongsian pengalaman yang sangat menarik daripada Tuan Muhammad Halimi, speaker petang kita. Okey, tuan-puan dah dapat sedikit kefahaman tentang mengapa perlu simpan emas? Cuba tuan-puan respon dapat di ruangan komen di bawah ya. Inflasi itu sangatlah benar tuan-puan. Malah semakin membimbangkan sebenarnya jika kita tak mengambil tindakan untuk selamatkan mata wang kita daripada hilang nilai kuasa beli dan merasa gaji semakin tak mencukupi. Ya, terima kasih. Ramai yang dapat tu. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Untuk sesi experience sharing pada minggu ini, majlis hadirkan seorang wanita untuk berkongsi pengalaman peribadi beliau sebagai penyimpan emas di Public Gold bersama rangkaian TKL Empire. Beliau adalah Puan Nuraini binti Mat Nasir, PG 01211190. Introducer ialah Puan Siti Aisyah Bari dan beliau bekerja sebagai jurutera projek yang berasal daripada Rembau Negeri Sembilan. Dipersilakan Puan. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aini binti Mat Nasir, biji kod saya 012-11-190. Terima kasih Puan Moderator, Puan Rizza Rina, Tuan Speaker Muhammad Halimi, yang dihormati Emirate 4-star FMD Bonda Puan Malia Ramli. Para FMD dan MD, tim tag, TKL Sibling dan semua hadirin yang saya hormati. Okey, bila bermula? Saya memula melalui akaun TikTok apabila terlibat dalam traffic jam. So saya buka TikTok, saya jumpa introducer saya, Puan Aisyah Bari, dan saya terus mendaftar Public Gold pada tahun lepas, bulan 10 2023. So saya menjadi ahli tidur. Sebab apa saya menjadi ahli tidur? Saya nak kenal dulu. Dan sebelum ni pula saya pernah jadi mangsa pelaburan skim cepat kaya satu family kena. Okey. So sebab itulah saya berhati-hati dan introducer saya selalu berikan info di dalam grup. Saya tak left, saya stay kat situ. Lepas tu live bonda. So saya tengok, saya perhatikan, dan satu momen tu bila dia mention dah lebih berapa tahun tak ada simpanan 1,000. Itu adalah saya. Saya dah bekerja 16 tahun, tiada simpanan 1,000 minimum. Okey, so bulan 4 tahun ni baru saya bermula dan saya dapat simpan 1 gram emas saya yang hari tu bernilai pada bulan 4 RM373. Okey, kalau saya daftar pada bulan 10 2023, masa tu ada RM309. So tak apa, dah bermula agak lewat tapi pasti bermula simpan. So menyesal pun tak guna. So perlu terus pandang ke hadapan. Okey, kejayaan saya selepas join sebagai penyimpan emas. So ini, saya terus grab buku Nak Kaya Seribu Daya daripada Bonda Malia Ramli. So siapa yang belum dapatkan buku ni, sila dapatkan di PG Mall atau di kedai buku, pasti ada. Okey, so saya sekarang target saya adalah untuk mencapai 1,000 gram. Tapi pada peringkat awal ni adalah saya perlu target 250 gram. So bila kita ada target, kita senang nak plan apa yang kita nak buat.
Okey. So bila saya dah simpan, saya terus apabila kerajaan umumkan pengeluaran akaun 3 di KWSP, saya cepat-cepat keluarkan dan saya buat tabung, simpan dalam akaun Emascap, dan juga saya pun jual emas perhiasan saya 916 untuk menjadi dealer aktif pada Jun 2024. So saya tak ambil masa lama lah, sebab saya faham kepentingan emas ini. So saya juga mendaftar anak saya di akaun junior untuk dana pendidikan dia. Alhamdulillah saya ada simpanan untuk dia dah sekarang. Dulu tak boleh, sekarang dah boleh pula simpan emas. Okey. So ini 1 gram saya yang saya awal-awal beli. Ini adalah 1 dinar saya. Ini adalah 5 gram saya. Dan ini adalah 10 gram saya. Okey. So, ini adalah emas sebagai insurans kekayaan saya. Alhamdulillah. Okey. So, kesimpulannya, tuan-puan, puan-puan, tak perlu was-was lagi. Jangan fikir lama-lama. Tak payah nak kaji, sebabnya dah proven. Tim mentor-mentor lama kita dah buat homework, dah buat kajian. Sebab kelebihan menabung di public gold ni, kita boleh menyimpan emas serendah RM100 ataupun 1 gram. Kita dapat emas. Tiada upah simpanan lah tu kalau kita simpan dalam akaun Emascap. So, yang penting kita adalah patuh syariah. So, yang penting kita kena konsisten lah untuk menambahkan simpanan emas kita daripada masa ke semasa. Okey. So, bak kata bonda, kalau nak shopping tu tak fikir banyak. Tapi kalau nak menabung emas tu banyak betul nak fikir. So, itulah sebab kenapa kita kerja bertahun-tahun, simpanan tak ada. Macam saya ni. Okey. So banyak kali kan. Okey. Itu saja. So jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama kita akan rugi. Emas takkan menunggu kita. Sebab emas akan naik dari tahun ke tahun. Okey. Terima kasih untuk introducer saya, Puan Aisyah Bahari yang banyak tunjuk ajar, mentor TK Bonda kami, Puan Malia Ramli dan semua para FMD, MD dan TKL sibling dan semua dealer yang memberi ilmu tentang emas ni. Okey, sekian. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Puan Noraini atas perkongsian beliau. Experience sharing petang ini sangat mengujakan kan? So apa lagi kawan-kawan, rakan-rakan yang mendengar, jangan tunggu lama-lama. Terus buat tindakan bijak. Okey, ia memang emas tulen ya tuan-puan. Beli emas, mesti dapat emas tu adalah prinsip asas menabung emas. Di Public Gold, simpan 100 pun dapat emas dalam akaun 0.25 gram. Jadi tak perlu nak buang masa nak kaji ke, tak payah dah. Okey, tak dinafikan lagi. Memang beli emas akan dapat emas, confirm. Di platform Public Gold ni, jika kita tak ada duit sebanyak 1,000 sekalipun, boleh simpan sikit-sikit. Kan, minimum 100 pun dah boleh start menabung. Setakat ni tak ada mana-mana lagi kedai emas yang mampu berikan tawaran sebaik Public Gold. Setakat ni lah saya pun tak jumpa lagi. Daftar pula akaun percuma. Upah simpan percuma. Spread rendah. Urusan jual balik pula tak cerewet. Sangat mudah di Public Gold, tuan-puan. Untuk makluman tuan-puan, Public Gold adalah syarikat emas yang terbesar di Malaysia dan merupakan syarikat pertama yang mendapat sijil patuh syariah pada tahun 2016. So, tak ada keraguan di situ ya. So, pada 31 Oktober 2022, Public Gold telah menandatangani perjanjian MOU dengan Sirim. Bukan sahaja perkakasan elektrik ada cop kelulusan Sirim, tuan-puan. Emas pelaburan keluaran Public Gold pun kini disahkan oleh Sirim. Hebat kan? Hebat tak hebat lah Public Gold ni. Kalau tak pilih Public Gold, saya pun tak tahulah nak cakap apa. Public Gold juga diiktiraf oleh Malaysian Book of Records kerana melancarkan mesin ATM emas pertama di Malaysia. Sehingga kini,
September 2024, Public Gold telah memiliki 43 mesin ATM emas di seluruh negara dan merancang untuk menambah jumlah tersebut kepada 200 mesin ATM sebelum akhir tahun 2024 ni. Hebat kan? Tinggal berapa bulan je lagi untuk kita melangkah ke tahun 2025 dan betapa majunya syarikat Public Gold. Bukan itu sahaja tuan-puan, juga boleh menabung emas melalui akaun Gap dan mengeluarkan emas fizikal di mana-mana mesin ATM emas tersebut. Salah satunya, tuan-tuan juga boleh melawat Menara Public Gold di Jalan Tun Razak, KL untuk merasakan sendiri pengalaman mengeluarkan emas dan melihat mesin ATM emas ini. Terbaru pada 7 Mei 2024, Public Gold telah mengadakan upacara pecah tanah untuk kilang penapisan emas di Batu Kawan, Pulau Pinang. Public Gold melabur sebanyak 30 juta untuk membina kilang penapisan emas ini dengan kapasiti 10 tan emas setahun. Jadi dah yakin kan atau semakin yakin dengan Public Gold? Untuk tampak lebih eksklusif, izinkan saya kongsikan satu video mengenai apa yang ada di platform Public Gold. Mohon tuan-puan beri perhatian dan jom kita saksikan video ini bersama-sama. VT, roll. Ini adalah paparan aplikasi Public Gold. Untuk login, kita masukkan username dan password yang diberikan. Inilah paparan muka hadapan aplikasi setelah kita login. Untuk menambah tabungan ataupun membuat belian, boleh klik pada Top Up. Pilih Gold, kemudian pilih payment method sama ada nak buat bayaran melalui FPX online banking, auto debit ataupun secara kaedah bank in. Tekan pada button sell untuk membuat jualan emas secara online. Pilih Gold dan masukkan amount yang hendak dijual dalam masa 3 hari bekerja, duit akan masuk ke dalam akaun bank yang diberikan. Yang paling menarik, klik pada withdraw untuk keluarkan emas fizikal dan pegang sendiri di tangan. Pilih emas mana yang berkenan di hati, kemudian proceed bayaran gold premium dan juga pos berinsurans. Tunggu di rumah dengan senyuman. Untuk melihat semula semua rekod transaksi, klik pada button history. Di sini kita boleh pilih sama ada untuk melihat transaction history, auto debit history, Ar-Rahnu ataupun GIT withdrawal history. Klik pada OK. Bukan itu sahaja, di akaun Emascap Public Gold juga kita boleh lihat harga purata. Klik pada ikon bulat warna merah bertulis Gap. Kemudian kita akan nampak paparan seperti ini. Klik pada bahagian Account. Di bahagian bawah tertulis di situ average price iaitu harga purata untuk semua pembelian kita selama ini. Akaun Emascap sangat mudah dan patuh syariah, semuanya di hujung jari. Jangan lupa follow dan sertai kami di Public Gold by TKL Empire Official. Selamat mencuba! Okey, kepada yang tak sempat untuk klikkan QR code tadi, boleh refer di ruangan komen, di ruangan chat kita untuk dapatkan link FB TKL Empire. Okey. Okey, terima kasih tim komiti. Baik, seterusnya kita sambung ke sesi yang kedua. Dalam sesi kedua ini kita akan fokus kepada sistem dealership Public Gold. Selain menyimpan emas, Public Gold juga memberi peluang kepada kita semua untuk menjana pendapatan pasif. Baik, tanpa berlengah, saya mempersilakan sekali lagi Tuan Speaker kita, Tuan Muhammad Halimi, untuk meneruskan sesi perkongsian beliau bagaimana bagaimana dealership Public Gold bergerak. Dipersilakan Tuan. Baik. Terima kasih kepada Tuan MC pada petang ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi bersama dengan saya sesi yang kedua. Pada petang ini saya nak sharekan dengan tuan-puan berkaitan dengan membina pendapatan pasif. Membina pendapatan pasif. Baik tuan-puan. Saya sharekan. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesi yang kedua pada petang ini, saya nak fokuskan kepada tuan-puan berkaitan dengan membina pendapatan pasif bersama dengan Public Gold. Tetapi pada petang ini ada 110 orang mata memandang, termasuk dengan bonda saya, bonda Malia Ramli. Baik tuan-puan, sesi pada petang ini, saya nak tuan-puan fokus.
Saya nak tuan-puan fokus sampai hujung akhir nanti. Kita ada sesi hadiah misteri bersama dengan saya. Tuan-puan akan nampak bintang dan kumpul sebanyak mungkin bintang yang ada bersama dengan saya pada petang ini. Di slide itu tuan-puan akan nampak bintang. Jadi kalau tuan-puan mengantuk, tuan-puan juga akan nampak bintang-bintang. Baik tuan-puan, kita teruskan. Tuan-puan, kenapa saya memilih Public Gold? Sebab kita tahu Public Gold ada menyediakan satu bisnes dan tuan-puan sebelum tuan-puan pergi kepada bisnes, tuan-puan kena tahu bisnes ataupun pendapatan yang kita ada sekarang adakah tergolong daripada aktif, portfolio ataupun pasif. Seperti saya contoh tuan-puan, saya bekerja sebagai penjawat awam. Of course, saya punya pendapatan adalah aktif. Saya kena kerja, kalau tak pergi kerja tak ada gaji. Kalau tak pergi kerja, cuti tanpa gaji. Jadi pendapatan pasif adalah pendapatan yang semua orang nak. Tetapi tuan-puan kena tahu, pasif dengan aktif kalau kita buat baru kita dapat. Tetapi pasif hampir mustahil tuan-puan menjadi sifar. Sebab apa? Pasif adalah kita tak perlukan duduk, orang kata macam buat 3 tahun ke 5 tahun. Kata bonda saya 3 ke 7 tahun. Buat struggle, kerja macam kerbau kata. Buat sungguh-sungguh mencari pendapatan pasif. Sebab apa? Sebab ia ambil masa untuk dibina. Tetapi kalau kita bekerja, pendapatan aktif kita bekerja, makan gaji, hari-hari kita kena bergerak. Okey? Jadi tuan-puan, sebenarnya sumber-sumber pendapatan ini kita dah boleh tahu dah. Pada petang ni, oh saya sebenarnya aktif. Saya sebenarnya tuan rumah. Tuan rumah. Jadi tuan kalau penyewa ataupun tuan rumah adalah portfolio. Rumah sewa, dividen, hibah, bonda dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan kena tahu, portfolio pula bergantung kepada demand. Bergantung kepada pasaran. Bergantung kepada harga. Risiko untung rugi tetap ada. Okey? Baik, seterusnya adalah kenapa perlu memilih bisnes Public Gold? Sebab apa tuan-puan? Tak kisah bisnes apa yang pun yang kita nak pilih. Sebagai contoh, ada rakan dealer saya. Kata bonda, pernah bercerita, share pada kami semua, ada dealer sebelum serius pergi kepada bisnes Public Gold, beliau pernah jual kain burung. Beliau pernah jual kain burung. Beliau pernah jual penapis air. Beliau pernah jual bermacam-macam bisnes. Itu semua bisnes aktif. Tetapi bila masuk ke dalam dunia Public Gold, ini dipanggil passive income. Dan tuan-puan kena tahu, sebelum berbisnes, tuan-puan kena tahu kenapa berbisnes. Kenapa saya nak buat bisnes? Antara sebabnya tuan-puan, sebelum berlakunya bencana kewangan. Okey? Sebelum hilang sumber pendapatan, saya bekerja. Saya kemalangan jalan raya. Barangkali boleh mati di tengah jalan akibat kemalangan jalan raya. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Boleh hilang sumber pendapatan. Boleh hilang sumber pencari nafkah. Dan tuan-puan kena tahu perubahan polisi kerajaan. Daripada ada pencen jadi tak ada pencen. Daripada kerja tetap jadi berkontrak, contoh tuan-puan. Jadi kesemua ini perlu kita ambil cakna. Okey, perlu kita ambil cakna. Dan tuan-puan, bisnes yang paling relevan yang kita boleh buat adalah bisnes Public Gold. Kata bonda saya, mudah tetapi tak semua orang nak. Sebab apa? Sebab dia kena kerja 3 ke 7 tahun macam kerbau dulu. Buat sungguh-sungguh, nanti kita akan dapat passive income seperti mana ramai yang orang dapat sekarang. Boleh? Jadi tuan-puan, dealership Public Gold, antara apa yang menariknya bersama ataupun bila tuan-puan dah jadi dealer Public Gold. Yang pertama, tak perlu simpan stok. Tak payah nak simpan berkilo-kilo emas pada tangan. Tak perlu tuan-puan. Tuan-puan ajar bagi ilmu sahaja. Okey? Kita share ilmu saja kepada masyarakat. Biar masyarakat menyimpan emas dengan ilmu. Boleh menjalankan daripada mana-mana. Tuan-puan, bonda saya bersama dengan tim TKL pergi Switzerland. Pergi Switzerland, tuan-puan buat bisnes daripada sana. Walaupun ada dekat sana, tetapi bisnes tetap on. Sebab apa? Boleh dibuat daripada mana-mana pelosok negara. Dan tuan-puan, pendapatan pasif seumur hidup. Itu yang paling penting. Dan juga tuan-puan perlu tahu, bila dah jadi, once you are dealer, dah jadi dealer Public Gold, tuan-puan perniagaan ini, bisnes ini boleh diwarisi. Boleh beri kepada isteri, boleh jatuh, beri kepada anak-anak, biar anak-anak menyambung legasi empire business Public Gold. Sipil lah. Apa nego-nego tu sipil lah dalam bentuk emas kata. Siapa yang buka mikrofon tu untuk Nina, Korban, apa? Sipil ke tak? Adalah, walaupun tak faham.
Baik, tuan-puan yang saya hormati sekalian, ini antara perjalanan saya bersama dengan Public Goal dan pencapaian saya selama saya berada di dalam TKL Empire, berada di bawah bimbingan Cikgu Kikin, berada di bawah mentorship Puan Marlia Ramli. Saya menyimpan emas daripada tahun 2021. Tetapi saya aktif, bergiat menjadi dealer aktif sejak tahun 2023 hingga sekarang. Dan tuan-puan, antara yang saya seronok menyimpan emas ini adalah saya dapat ilmu, saya dapat circle yang betul, saya dapat kawan-kawan yang semuanya environmentnya positif. Dan yang paling penting, saya ada bonda yang saya boleh rujuk bila-bila masa. Dan antara pencapaian saya ada adalah pada bulan Ogos lepas, saya dah bantu lebih daripada 100 orang penyimpan emas dan mengalihkan simpanan mereka sekurang-kurangnya RM150,000 Malaysia kepada gram emas. Itu antara pencapaian saya, tuan-puan. Baik, tuan-puan, tadi cerita tentang diri saya. Sekarang ni cerita tentang mentor saya, tuan-puan. Kalau cerita tentang saya, satu muka surat. Tetapi kalau cerita tentang mentor saya, tak cukup satu muka surat, tuan-puan. Sebab apa? Mentor saya, Puan Marlia Ramli, mempunyai FL 19,000 ke arah 20,000 orang penyimpan emas direct di bawah bimbingan beliau. Dan Empire, hampir kepada 95,000 orang daripada seluruh negara. Ada penyimpan emas daripada Qatar, ada penyimpan emas daripada Korea dan sebagainya. Dan tuan-puan, sebenarnya tuan-puan kalau nak ceritakan tentang pengalaman, tentang pengalaman mentor saya, Puan Marlia Ramli, 3 muka surat, 15 minit tak cukup untuk saya, tuan-puan. Tetapi apa yang boleh saya ceritakan serba sedikit tentang Puan Marlia Ramli, tuan-puan, kalau orang lain nak unlock tiket pergi ke luar negara mempunyai masa 2 ke 3 bulan. Tetapi mentor saya cukup 26 hari. Cukup 26 hari sales ataupun jumlah penyimpan emas mengalihkan sebanyak 3 juta ringgit Malaysia, 6 juta ringgit Malaysia dalam masa tempoh 26 hari. Guru saya, mentor saya dah pecah nak rekod di dalam Public Goal. Unlock business Cape Town. Unlock business double ticket dalam masa 26 hari. Club 100 Club 365 dan first record breaker auto debit, tuan-puan. Dan seterusnya antara pencapaian mentor saya, double ticket Hokkaido, Club 100 dalam masa 1 bulan, Club 365 dalam masa 2 bulan, Q bonus sepanjang tahun. Q bonus sepanjang tahun. Tuan-puan, saya Q bonus setahun pun tak dapat lagi. Jadi platinum sepanjang tahun. Pencapaian tahun 2023-2024, Sapphire 4-star FMD. Dan sekarang dah unlock tiket Switzerland dan dah unlock tiket ke Cape Town. Dah pergi Switzerland. Tak pergi Switzerland lagi, tuan-puan. Dah unlock dah tiket ke Cape Town. Bayangkan, tuan-puan. Hebatnya Puan Marlia Ramli, mentor kami. Mentor saya Puan Marlia Ramli. Dan seterusnya, tuan-puan, TKL Empire di bawah dan direct mentorship Puan Marlia Ramli. Road to 30 FMD. Dan sekarang Puan Marlia adalah bergelar Emerald 4-star FMD. Dan ke arah 30 orang FMD di bawah bimbingan Puan Marlia Ramli. Sedikit temukan untuk tuan-puan bersama dengan saya pada petang ini untuk bonda saya, Puan Marlia Ramli. Jadi, tuan-puan, sebenarnya bila ceritakan tentang Public Goal, Public Goal juga menyediakan tajaan penuh percutian mewah seperti mana siblings tim TKL Empire bersama dengan bonda dan ayahanda Tuan Fuad pergi ke Switzerland pada bulan lepas. Bayangkan, tuan-puan, percutian mewah ditaja sepenuhnya oleh Public Goal dan pergi bercuti, orang kata bawa badan je, tuan-puan. Di sana ditanggung sepenuhnya oleh Public Goal. Dan kalau kita tengok Public Goal, bukan, TKL Empire dah menaluki bumi Switzerland. Baik, terima kasih kepada TKL Tech di atas sharing sebentar tadi. Okey, baik, tuan-puan, back to our stories. Sikit lagi, tuan-puan. Public Goal, TKL Empire dah taluki bumi Switzerland. Next, Public Goal dan TKL Empire akan menaluki Cape Town. Tuan-puan. Dan pastikan, dan saya pasti rakan-rakan dealer yang lain juga muka speaker pada petang ini juga akan menaluki Cape Town pada next vacation penuh, tajaan penuh oleh Public Goal. Baik, tuan-puan, kita teruskan kepada slide yang seterusnya sekejap. Baik, antara potensi pendapatan
public gold pada hari ini, tuan-puan kena tengok. Kalau kita tengok di skrin, tuan-puan, sebenarnya nak jadi dealer ni nampak macam susahnya. Tetapi tuan-puan, sebenarnya nak mencari penyimpan emas, nak share ilmu tentang menyimpan emas, nak share ilmu tentang simpanan emas kepada masyarakat itu mudah. Dan tuan-puan, kalau kita tengok pendapatan pasif yang berapa berkemungkinan tuan-puan boleh jana selepas menjadi dealer public gold. Contoh tuan-puan, tuan-puan dah berjaya mengajar ataupun membimbing masyarakat mengalihkan RM262,752 kepada simpanan gram emas, iaitu 672 orang penyimpan aktif berserta dengan simpanan emas 1 gram sahaja. 672 orang simpan emas 1 gram saja tuan-puan. Setiap orang menyimpan 1 gram dengan harga hari ini 391, jumlah keseluruhan RM262,752. Dan pendapatan pasif yang tuan-puan boleh peroleh daripada public gold. Public gold akan membayar insentif, kita panggil insentif, kepada semua dealer-dealer public gold tanpa bekerja, tanpa menyentuh simpanan, walaupun sedang tidur, walaupun sedang bermain PC, walaupun sedang melayan anak-anak, walaupun sedang mandikan kucing. Tuan-puan, pendapatan pasif RM5,255. Kalau kata tak okey tu, saya pun tak tahu dah tuan-puan. Sebab terus sangat okey pendapatan pasif sebegini. Baik tuan-puan, antara potensi cabang pendapatan yang menjadi dealer dulu. Okey, banyak insentif yang public gold sediakan. Menjadi FMD and above, ada juga insentif yang public gold berikan. Dan of course, menjadi leaders, menjadi mentor seperti Puan Marlia Ramli, juga ada insentif yang disediakan. Nampak tuan-puan? Bukan sedikit, bukan satu, bukan dua, tetapi lebih. Cuma ramai orang tak nampak, ramai orang tak faham tentang potensi pendapatan menjadi dealer public gold. Jadi tuan-puan, dah tahu tentang pendapatan, dah tahu macam mana nak join, macam mana pula nak daftar, macam mana pula nak bermula jadi dealer. Jadi tuan-puan, hari ini promosi public gold untuk bulan Oktober untuk priority dealer dan normal dealer. Untuk public gold sediakan untuk normal dealer RM12,409 ataupun 31 gram emas. Dan untuk priority dealer RM31,463 untuk 80 gram emas. Buat belian pukal, tuan-puan dapat emas. Okey. Tuan-puan, jadi public gold ini percuma. Okey, jadi public gold ini jadi dealer public gold ini percuma. Cuma tuan-puan perlu buat belian pukal dan tuan-puan akan dapat emas. Sebab apa? Public gold meletakkan syarat begitu sebab kalau kita nak ajak orang menyimpan emas, kita nak ajar orang tentang simpanan emas. Tuan-puan, kita kena ada emas. Mentor saya ajar macam simple. Kalau kita nak ajar orang simpan emas, kita kena ada emas. Okey? Jadi itu adalah melalui public gold. Dan promosi dealership melalui gold account. Priority dealer 22,000 melalui account gap dan normal dealer sebanyak 12,000 plus belian wealth card sebanyak RM300. Untuk warga Indonesia, okey, terima kasih penjaga masa. Untuk warga Indonesia tuan-puan boleh buat belian sebanyak 10 gram untuk klasik customer dan premium customer untuk 20 gram. Dan tuan-puan, of course nak jadi dealer kena rajin. Hadir kelas mingguan, Tuesday sharing, weekly group coaching, Sunday sharing, kesemuanya. Bonda Malia ada tuan-puan. Jangan kata bonda mentor tak ada. Bonda akan ada setiap kelas. Dan kalau nak jadi dealer yang cepat improve, dealer yang cepat belajar, hadir ke kelas mingguan, juga kelas training bulanan. Jadi tuan-puan, nak jadi dealer, syaratnya mudah. Jadi dealer kena rajin. Macam bonda selalu pesan, jadi dealer kena rajin. Hadir PLT, hadir NDO. Setiap bulan ada tuan-puan tanpa miss. Dan kehadiran tuan-puan ke dalam kelas-kelas ini nak jadi dealer, wajib hadir. Baik. Jadi tuan-puan, di utara pada 19-10 nanti akan berjumpa dengan beberapa orang rakan dealer. Contoh seperti Puan Faiza, Puan Hani Safira, Puan Fazila Saian dan Puan Hasmilah juga akan berjumpa dengan Bonda Marlia Ramli di sana. Jadi tuan-puan, antara testimoni emas
yang dah menyimpan emas. Puan Jarnah, Puan Aisyah dah menyimpan emas, dah bayar PTPTN, dah langsaikan hutang, dah boleh menunaikan haji menggunakan emas. Dan apa kata pakar? Simpan emas 10%, 25% dan 50%. Tinggal kita je yang tak menyimpan. Kalau tak nak simpan 50% dan 50%, simpan 10%. Kata Tuan Aziz Ali. Boleh? Dan pesan bonda tuan-puan, kalau kita berfikir orang macam biasa, macam orang biasa-biasa, kita akan dapat hasil yang biasa-biasa. Unlock new limit. Cipta benchmark peribadi. Dan antara pesan bonda yang saya ingat, tak ada satu habuk ataupun debu usaha kita yang dekat dunia ni Allah abaikan. Percaya, buat sampai jadi. Okey? Jadi tuan-puan dah dapat bintang tadi. Nak habis masa ni kan? Tuan-puan dapat bintang tadi, dah kira bintang kuning tolak merah tambah purple. Dapat berapa? Jawapan yang paling tepat pada petang ini saya bagi hadiah. Okey? Dan orang yang pertama tuan-puan kalau orang pertama salah, kita pergi orang kedua. Tulis di ruangan chat. Jadi tuan-puan, sejak dahulu tersebar berita. Emas pelindung terbaik kekayaan. Saya berkongsi sambil bercerita agar bersama menuju kekayaan. Terima kasih. Saya ucapkan bersama dengan kelas saya pada petang ini, saya kembalikan pentas ini kepada Puan MC kita. Silakan. Terima kasih kepada Tuan Halimi dengan penerangan dan perkongsian yang disampaikan. Sungguh menarik kan? Sangat banyak ilmu yang telah dikongsikan kerana beliau bercakap berdasarkan pengalaman sebenar dia sendiri. Okay? Bahkan beliau kini mampu menjana pendapatan pasif tuan-puan melalui dealership public gold. Kan? Nampaknya kita dah kumpul soalan yang ada di ruangan komen. Okey, antara soalan-soalannya ialah berapa lama saya perlu menunggu untuk dapatkan untung dengan emas? Bagaimana cara untuk saya rolling modal bisnes menggunakan emas? Kalau emas semakin meningkat, kenapa harga emas kejap naik, kejap turun? Saya dah ada almost everything, asset, saving. Jadi, adakah saya masih perlu simpan emas? Dan soalan terakhir, apa kelebihan menjadi public gold business owner, PGBO, berbanding dealer jenama lain? Okey, soalan-soalan ini tuan-puan akan dijawab pada segmen terakhir sesi Sunday sharing ini. Sebelum majlis diteruskan, saya mohon tuan-puan untuk onkan kamera sepanjang sesi ini kerana tim teknikal kami akan merakamkan gambar tuan-puan sebagai tanda tuan-puan serius dalam usaha baiki kewangan dengan emas serta berada di dalam tim yang betul serta serius mendidik masyarakat. Baiklah. Kaya itu mulia jika kekayaan itu digunakan dengan sebaiknya. Emas tak pernah salah. Tetapi orang yang tak ada ilmu selalu salahkan emas. Sebelum kita nak dapatkan ilmu tambahan, tuan-puan boleh dapatkan buku tulisan puan mentor saya, Puan Marlia Ramli, Nak Kaya 1000 Daya di PG Mall. Okey, bukunya seperti ini. Okey. Sebelum kita ke muncak cara seterusnya, tidak lengkap rasanya jika majlis ini tidak diserikan dengan penggulungan kata-kata daripada champion lady di Public Gold selama 3 tahun berturut-turut iaitu Puan Marlia Ramli, also known as Kak Lopa, juga merangkap guru emas kami. Saya juga mohon Puan Marlia untuk bantu menjawab beberapa soalan yang saya dah bacakan tadi. Dengan itu, majlis dengan berbesar hati menyerahkan pentas Zoom ini kepada Emerald 4-star FMD Puan Marlia Ramli. Dipersilakan Bonda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang. Terima kasih Puan Rina, Puan moderator kita, Tuan speaker kita, Tuan Halimi, Puan testimoni ataupun experience sharing, Puan Aini, barisan komiti yang bertugas di belakang tabir tuan-puan yang menjayakan majlis pada petang ini, dan terima kasih kerana mereka bekerja untuk kita semua belajar ilmu daripada Tuan Halimi secara percuma. Dalam TKL Empire tuan-puan, kita ada banyak manpower yang semuanya sesama kami menyumbang tanpa ada sebarang charge. Sebab sesama dealer adalah business partner, kami kongsikan serba sedikit usaha kami supaya kami dapat membangunkan bisnes bersama-sama. Kalau dekat luar,
business owner dengan business owner adalah pesaing. Tapi dalam TKL Empire Public Go, business owner iaitu dealer sesama dealer adalah family, adalah business partner yang saling berkongsikan usaha, seorang bagi sedikit supaya semua orang grow bersama-sama. Sebab apa? Sebab tugas dealer ni banyak, tuan-puan. Sebagai contohlah, tuan-puan, salah satunya adalah kita nak guide penyimpan emas kita cara nak mengeluarkan emas. Kalau saya nak buat seorang atau kalau puan moderator kita nak buat seorang, nak hasilkan video tu, tuan-puan, Puan Rina tak nak buat business public go. Penat, tuan-puan. Itu baru video. Hari ni kita juga berkongsikan kelas. Minggu ni kita punya speaker Tuan Halimi. Jadi minggu depan orang lain pula, tuan-puan. Kita berkongsi resources dan Tuan Halimi berkongsikan ilmu dengan tuan-puan secara ikhlas dari hati. Kenapa? Kerana dia tidak berbayar pun. Dalam TKL Empire, kita tidak membina kekayaan dengan kelas. Kelas kita percuma, tuan-puan. Alhamdulillah. So, jadi hari ini, saya melihat kepada soalan-soalan yang diberikan sebentar tadi, tuan-puan. Berapa lama perlu menunggu untuk untung ketika menabung emas? Tuan-puan, masa beli emas tu pun dah untung sebenarnya. Sebab kita dah selamatkan duit kita daripada bocor. Tuan-puan dengar tadi cerita experience sharing Puan Aini. Dia tak ada simpanan ketika dia tak menabung emas. Bila dia menabung emas, dia untung sebab dia dah ada simpanan. Ada simpanan ini adalah pelampung kesusahan dia di masa depan. Kerja berbelas tahun. Simpanan tak ada, itu kerugian berbelas tahun itu, tuan-puan. Tapi dia kenal emas, tak sampai genap setahun, dia dah ada simpanan, ini bermaksud keuntungan. Ramai orang kita, tuan-puan. Kenapa ramai masyarakat Malaysia tak kaya? Sebab mindset untung kita adalah dapat duit untuk digunakan. Alright. Generally simpanan emas, tuan-puan. Sebagai contoh, 100 gram saya ni, saya beli pada tahun 2021 dengan harga 24,000. Hari ini, tuan-puan, emas 100 gram yang sama, kalau saya jual selepas tolak spread sekalipun, sekitar 38,000 bersamaan keuntungan lebih 51% dalam tempoh 3 tahun dengan keuntungan lebih 17% setahun. Okey, dari sudut keuntungan 3 tahun, 17% setahun. Tetapi yang lebih menguntungkan adalah duit saya 1 sen pun tak bocor, malah kekayaan saya bertambah. Bila tuan-puan faham ilmu simpanan emas, tuan-puan tak fikir untung tentang jual emas. Untung tuan-puan adalah tentang berapa banyak simpanan yang tuan-puan ada untuk persediaan-persediaan di saat yang memerlukan. Apa persediaan dan apa definisi saat memerlukan dalam simpanan emas? Nombor 1, kita cairkan emas sebab kita capai matlamat. Contoh, tuan-puan, saya sendiri pernah jual emas saya 10 dinar, hantar mak pergi Mekah. Puan Jarnah, murid saya, pernah jual emas, selesaikan hutang PTPTN. Puan Rawaha, murid saya, tukarkan duit hantaran ke dalam bentuk emas, jadikan hantaran kahwin. Puan Fatimah, murid saya, dia jual emas dia, selesaikan hutang kad kredit 30,000. Jadi, kita jual emas hanya kerana kita capai matlamat, bukan sebab emas naik harga. Kalau saya jual emas sebab emas naik harga, saya dah tak ada berkilogram emas ni, tuan-puan. Alright. Jadi tuan-puan kena faham ilmu simpanan emas ini, ilmu keuangan ini, insya-Allah tuan-puan akan kaya. Orang kaya dia menabung, tuan-puan. Dia bukan membelanjakan. Belanja itu adalah menghakis kekayaan. Sebagai contoh, orang yang banyak hutang. Bila dia dapat gaji, tuan-puan, dia buat apa? Dia kena bayar bank, dia kena bayar kad kredit, dia kena bayar personal loan, dia kena bayar business loan, dia kena bayar car loan. Jadi kat mana yang dia kaya setiap bulan dia bekerja? Dia tak kaya, dia kerja untuk kayakan bank. Tapi bila kita jadi penyimpan emas, kita set auto debit di akaun Masgap kita, dapat gaji 25 bulan, bank akan terus transfer simpanan bank kita ke akaun Gap
kekayaan kita bertambah sebab kita dah bayar diri kita sendiri dulu. Ini ramai masyarakat tak tahu, tuan-puan. Sebab itu, bagi masyarakat, tuan-puan, bila saya cakap, kalau kita menabung sehari RM3, setahun dapat RM1,000 lebih. Bermaksud 5 tahun akan ada minimum RM5,000, betul? Tapi ramai yang saya bekerja 5 tahun, RM5,000 tak ada, tuan-puan. Kemudian apa dialog orang biasa begini? Mereka akan cakap nak buat macam mana gaji kecil. Nak buat macam mana anak ramai. Nak buat macam mana harga barang naik. Sebab apa? Sebab mindset dia adalah belanja dulu, simpan kemudian. Ilmu belanja dulu, simpan kemudian ni tuan-puan. Ilmu yang diajar oleh nenek-nenek mak kita dulu. Bagi duit kat kita, suruh kita pergi sekolah. Lepas tu cakap kat kita belanjalah duit ni alur. Dan lebih baru simpan. Tak lebih tuan-puan. Tak lebih. Sebab itu tak simpan. Tapi bila tuan-puan simpan emas, tuan-puan sampai tahap macam Puan Aini, dia rasa apa? Berdosa kat diri sendiri. Bila bulan ni, dia tak simpan emas. Sebab simpanan emas adalah magnet kekayaan, tuan-puan. Alright? So, jadi saya harap saya menjawab soalan yang pertama. Nombor 2, bagaimana cara nak buat pusingan bonus bisnes dengan emas? Cara dia adalah melalui kaedah pinjaman bercagar atau terma Islamiknya adalah arahnukan emas. Tuan-puan, banyak arahnu menerima emas public good. Bank Muamalat, arahnu Bank Rakyat, arahnu Koperasi Dagang Emas, arahnu Express. Banyak arahnu menerima emas public good. Tetapi saya mengarahnukan emas saya kepada public gold sendiri. Kenapa? Sebab saya tidak mahu masukkan rekod saya tidak mahu masukkan rekod ke dalam sikris. Kalau kita arahnukan emas kita dengan bank, tuan-puan, akan masuk dalam sikris satu surat arahnu, satu hutang. Di masa depan kita nak beli hartanah, kita nak beli kereta ke, kita nak beli apa-apa, maka bank akan baca orang ni banyak hutang. Sebab kita arahnu dengan bank. Jadi untuk tuan-puan keluarkan daripada rekod sikris, tuan-puan arahnukan emas dengan public good. Ini cerita sebenar, tuan-puan. Penyimpanan dalam tim saya bukan dealer, nama dia Cik Sofi, dia berniaga rendang masakan. Tuan-puan, sebelum dia simpan emas, dia pun ada mindset macam orang biasa yang lain, iaitu kalau ada duit berbelanja, itulah tanda dia kaya. Tapi lepas dia simpan emas, dia kenal saya, maka dia berjaya kumpul emas. Dulu kerja bertahun-tahun, simpanan RM10,000 tak ada. Tapi simpan dalam bentuk emas, RM12,000 dalam bentuk emas dia dapat kumpul hanya dalam tempoh 10 bulan. Macam tak logik, tuan-puan. Tetapi itulah fakta bagi penyimpan emas. Jadi apa yang Cik Sofi buat? Katakanlah bulan depan ada jamuan dekat ofis dia. Dia nak diminta untuk sediakan masakan untuk jual lah dekat ofis dia tu. Jadi bulan ni dia nak buat preparation untuk duit, sementara nak tunggu gaji ke atau nak tunggu orang bayar bisnes dia ke, dia buat apa? Dia pergi arahnukan emas dia, dia dapat pinjaman 70%, dia beli barang mentah dan kemudian dia berniagakan duit tersebut. Dan dalam tempoh 1 bulan, dia tebus semula pinjaman 70% tersebut dan public good pulangkan emas kepada dia. Bulan depan, tuan-puan, nak rolling lagi. Dia buat lagi sistem yang sama. Dan dia punya cara, tuan-puan, bila dia untung berniaga, dia tebus emas dan lebih untung 1 ke 2 gram, dia masuk ke akaun dia. Sebab apa? Sebab, tuan-puan, kalau tuan-puan tak bekukan dalam bentuk emas, duit tu habis juga. Jangan jadi orang biasa dekat luar, tuan-puan. Tuan-puan hadir kelas ilmu, tuan-puan tengok murid-murid saya, mereka ni bermula dengan mindset orang biasa sehinggalah mereka mula menabung emas. Bila mereka mula menabung emas, mindset mereka dah tak sama macam orang lain, tuan-puan. Kalau dulu murid saya buat loan kad kredit RM30,000, RM20,000, tak rasa bersalah. Tapi sekarang, kalau ada kad kredit tak bayar 300 pun menggeletar, tuan-puan.
Sebab bila kita simpan emas, automatik kita terdidik dengan keuangan yang baik. Alright? So, jadi saya menjawab soalan kedua. Okey, kalau harga emas meningkat, kenapa harga emas kejap naik, kejap turun? Ada pelbagai faktor demand and supply emas. Faktor yang utama kebiasaannya adalah mengikut kadar inflasi dan job unemployment dekat US. Kalau ekonomi US tak baik, pelabur-pelabur jerung dekat sana, dekat seluruh dunia globally, mereka akan berpusu-pusu beli emas, maka emas tidak ada dalam pasaran mencukupi harga emas naik. Sebab demand tinggi, supply tak cukup. Alright, menyebabkan harga emas naik. Tapi kalau tiba-tiba situasi di Amerika bagus, job employment pun bagus, inflasi dia terkawal, maka emas tidak menjadi tarikan kepada pelabur jerung, demand kurang, supply dalam pasaran banyak, maka mereka pun kita dapat beli harga emas dengan harga yang turun. So jadi jangka pendek, baik emas, baik wang kertas, baik unit trust, even hartanah pun sebenarnya jangka pendek dia naik turun tuan-tuan. Dia bukan kata naik je, tidak ada jaminan begitu. Alright? Tetapi satu perkara yang tuan-tuan kena faham, emas adalah tangible asset. Apa maksud tangible asset? 100 gram saya ni, dia naik kepada 39,100. Tapi kalau dia tak naik sekalipun, emas 100 gram ini kekal 100 gram tuan-puan. Itu definisi tangible asset. Tetapi wang kertas, kalau dia turun, nilai dan value dia pun turun. Akan tetapi emas, contoh 1 dinar, walaupun dia turun harga, dia tetap boleh beli 1 ekor kambing sejak 1400 tahun lepas sehingga hari ini. Okey, faham tuan-puan? Okey, saya dah ada almost everything. Ni soalan seterusnya. Almost everything is not everything. Faham Okey, almost everything is not everything. Ramai orang kita, dia ingat dia ada everything. Sebab apa? Dia convert dalam mindset dia. Tapi dekat luar sana tuan-puan, ada orang yang memiliki passive income 6 angka sebulan. Bila tuan-puan tahu faktor ni, tuan-puan rasa selesa tak? Dengan gaji tuan-puan yang 15,000 pergi pejabat, balik pejabat. Lepas tu tuan-puan hilang upaya kerja tu diganti orang lain, tuan-puan dah terputus income. Mindset saja yang kita rasa selesa tuan-puan. Ramai dealer saya, sebelum mereka kenal public gold, mindset pun mereka makan gaji. Dia selesa dengan makan gaji. Sebab apa? Sebab setiap bulan dapat gaji. Tetapi bila menyedari bahawa bila meninggal ataupun dia hilang upaya, income dia tu habis tuan-puan. Sebab position dia diganti dengan orang lain. Jadi bila tuan-puan tahu perkara ini, almost everything is not everything tuan-puan. Kenapa? Sebab apa saja kekayaan kita yang berada di ASB, yang berada di unit trust, yang berada di saham, yang berada dalam bentuk hartanah, semua ini berisiko menjadi nilai kosong. Hartanah berisiko menjadi nilai kosong tuan-puan. Cerita di hartanah dekat Bukit Beruntung. Dulu dikatakan kerajaan bakal mengumumkan bahawa nak buat litar Sepang tu dekat Bukit Beruntung tuan-puan. Kita pelabuhan hartanah kita tahu cerita tu. Jadi ramai orang beli berdasarkan speculation. Tapi banyak hari ni bangunan-bangunan dekat situ terbiar sebab tak ada reason orang nak duduk situ. Sebab tak ada peluang kerja yang sebanyak yang dijangkakan. Faham tuan-puan? So jadi hari ni saya nak bagi tahu, when you say you have almost everything, sebab you tak tukar circle saja. Kalau you tukar circle, believe me, you have almost nothing sebenarnya. So, jadi hari ni, kalau tuan-puan nak tahu betapa tidak selesanya tuan-puan berada hari ni, tuan-puan kena keluar daripada comfort zone tersebut. Tuan-puan kena keluar pergi bergaul dengan dealer-dealer TKL Empire, tuan-puan tahu how not comfortable your life, tuan-puan. Really, tuan-puan. Alright. Sebab itu dalam rangkaian TKL Empire, kita ada assistant general manager, senior manager, senior engineer, malah bakal director pun ada tuan-puan. Pensyarah cikgu tu ramai lah. Kalau pensyarah cikgu tu ramai tuan-puan. Malah cikgu pencen pun ramai tuan-puan. Yang
Bila dia masuk dalam TKL Empire, dia jumpa circle public gold ni, dia tahu level-level simpanan emas dia orang ni, jutawan senyap ni semua. Dia tahu sebenarnya dia bukan ada almost everything. Dia ada almost nothing sebenarnya. So, jadi convert kita tu hanya dalam ni saja tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan sedar bahawa pekerjaan kita tu tak ada jaminan, wang kertas tak ada jaminan, keselamatan negara tidak ada jaminan, tuan-puan mesti akan rasa tak convert, tak ada simpanan emas. Ini adalah perkara yang tuan-puan perlu kaji balik tuan-puan. Kalau hari ni tuan-puan selalu saya kerja ni tuan-puan, ramai orang kata bonda Malia tak payah kerja dah. Saya hartanah saya pun kadang lupa berapa buah rumah tuan-puan. Mana ada habis bayar, mana tak habis saya tak ingat tuan-puan kadang. Kadang cukai mitu selalu kena denda RM20. Majlis pembayaran denda RM20 setahun sebab selalu lupa bayar. Tak tahu mana dah bayar, mana tak bayar, tak dan tengok tuan-tuan. Tapi itu pun saya masih tak convert tuan-tuan. Convert tu hanya dalam ni. Bila kita rasa kita almost ada everything, we are having almost nothing. Tapi kita cuma trap dalam comfort zone saja. Alright, saya harap saya menjawab soalan. Apa kelebihan menjadi dealer public gold berbanding dealer jenama lain? Saya tak tahu tentang dealer jenama lain, tetapi menjadi dealer public gold by knowing Datuk Wira Louis Ng. Saya travel dengan Datuk Wira banyak negara. Antara negara saya pergi Datuk Wira, Italy, Dubai, Switzerland, Japan, banyak negara. Saya rasa dalam 5-6 negara saya pernah pergi dengan Datuk Wira Louis Ng. Sambutan tahun baru pun memang sambut dengan dia tuan-puan. Satu perkara adalah kelebihan di public gold adalah founder dia sendiri. Datuk Wira Louis Ng adalah orang yang melihat dealer bukan sebagai dealer tetapi business partner. Business partner bermaksud apa? Bermaksud dia memberikan jaminan income kita adalah lifetime, malah boleh diwarisi. Kita ada dealer tuan-puan yang dah meninggal dunia tetapi mak dia masih mewarisi pendapatan hasil usaha dia masa hidup. Kita ada dealer yang masuk penjara, 2 tahun duduk penjara, isteri dia masih mendapat pendapatan yang diusahakan ketika dia belum masuk penjara, tuan-puan. Dan kita ada ramai dealer-dealer yang sukses, yang mereka membuat keputusan meninggalkan kerjaya mereka untuk buat full-time public gold kerana melihat sebegitu banyak peluang dalam public gold. Kalau tuan-puan mahir dengan sistem, tuan-puan rajin datang kelas, tuan-puan memang ada passion mendidik, tuan-puan engage dengan semua, kami panggil sibling dalam rangkaian TKL Empire, tuan-puan tak pernah ada alasan penat, alasan sibuk, alasan suami tak bagi, maka tuan-puan juga berpeluang untuk pencen macam Puan Adliza. 13 tahun sebagai penjawat awam, dia tinggalkan kerjaya dia untuk buat full-time public gold. Kita ada Puan Mila, pensyarah tuan-puan. Bila dia kena public gold buat 3 tahun saja secara serius, dia tinggalkan kerjaya sebagai pensyarah buat full-time public gold. Kita ada Fazila Sai'ad, 22 tahun bekerja sebagai senior engineer sampai dia convert. Dia ingat dia ada almost everything. Aku ni mati pencen kat sini dah. Itu dia punya mindset tuan-tuan. Tapi bila dia kenal public gold, dia buat full-time public gold hanya selepas 3 tahun sebab dia nampak jalan financial freedom bersama public gold. Kalau saya nak sebut nama banyak tuan-puan, tak tersebut saja. Banyak murid-murid saya dah capai. Saya sendiri 3 tahun buat bisnes public gold memang kerja macam kebab, tak cukup tidur, tak cukup makan, tak cukup apa. Kadang mandi pun lupa. Tapi 3 tahun, 2 tahun setengah macam tu, saya dah buat full-time public gold, tinggalkan kerjaya saya sebagai senior HR manager. Boleh? So, jadi kelebihan menjadi dealer public gold sangat banyak, tapi yang paling utama adalah environment pembelajaran public gold itu sendiri. Public gold kita punya fokus dealer-dealer bukan menjual, tetapi memberikan ilmu kepada masyarakat. Sebab kita percaya, kalau orang tak menabung emas, hanya sebab 2. Nombor 1, dia tidak ada duit. Nombor 2, dia tidak faham ilmu simpanan emas, tuan-puan.
Alright, saya melihat ada 5 soalan tadi, tuan-puan generally jadi dealer percuma saja. Cuma sejauh mana tuan-puan nak serius buat bisnes ni? Sebab apa? Bisnes ni bukan macam kerja dekat tempat kerja kita. Bos akan marah, kenapa tak ada training? Kenapa tak buat ini? Kenapa tak? Tuan-puan nak aktif, kita sediakan environment, tuan-puan grow. Tuan-puan tak nak aktif, itu pilihan tuan-puan. Sebab di public goal, jadi dealer adalah lifetime. Contoh tuan-puan, saya ada dealer yang 2 tahun dia jadi dealer, dia tak nak aktif. Tak ada orang tanya dia kenapa tak nak aktif, what's not. Tapi bila dia tengok saya bersara, malah lepas saya bersara, saya lebih kaya daripada sebelum saya bersara, dia kontak saya, bonda, saya nak jadi dealer aktif semula. Saya kata, asalkan you masih dalam tiket empire, you pergilah mana pun, you lupa diri ke, lupa daratan ke, you balik, you say sorry to me, I will accept you in whatever condition. Itu adalah culture Bonda Marlia Ramli di dalam TKL Empire. Memang ada tuan-puan, kita punya dealer dia rasa, alah commission jadi dealer ni kecil. Sebab dia tak faham structure, dia tak pergi kelas. Kita pun tak marah dia, kita biar je dia. Dia pergi buat bisnes lain, kita biar je. Tapi beberapa tahun kemudian, dia tahu bisnes lain, mostly yang kaya hanya founder. Tapi di public goal, tuan-puan, tadi tuan-puan tengok ada satu gambar di mana Datuk Wira Louis Ng bagi saya luggage remover. Remover ni tuan-puan boleh cek. Kalau 3 biji tu harga, saya dapat 3 biji remover. 3 biji tu harga lebih kurang RM23,000. Luggage tuan-puan. Kalau kita biasa, kita tak beli. Tapi founder public gold, dia guna bag remover, dealer dia yang berjaya juga, dia bagi bag remover tuan-puan. Dia naik business class tuan-puan. Saya pergi Switzerland, saya pun naik business class. Sebab apa? Sebab dia akan reward kita setara dengan usaha kita. Jelas tuan-puan. So jadi dalam TKL Empire, kalau tuan-puan nak sukses sebagai dealer, tuan-puan rajin nak tak nak saja. Diri sendiri, sebab environment kita sediakan semua. Tuan-puan tak tahu nak buat posting, kita ada beribu posting percuma tuan-puan boleh ambil dalam Telegram. Tuan-puan nak manage website tak mampu, tuan-puan sign up saja bayar sebulan RM10, setahun RM120. Kita sediakan website, letak template gambar tuan-puan, semua update kita bantu buat. Tuan-puan tak reti buat poster, tuan-puan tak bangun tidur lagi, tuan-puan tengok beribu poster dah tersedia untuk tuan-puan guna. Tuan-puan tak tahu cara nak membina bisnes, kita sediakan coaching online, kita sediakan juga coaching offline tuan-puan. Jadi dalam public goal TKL Empire tak berjaya sebab diri sendiri tak nak saja. Jadi kalau tuan-puan nak berada di dalam circle mahal ini tuan-puan, tuan-puan boleh hubungi dealer yang daftarkan tuan-puan masing-masing. Tuan-puan buat keputusan sekarang. Kalau tuan-puan konsisten 3 ke 7 tahun, tuan-puan faham structure bisnes, tuan-puan faham future punya potensial bersama public goal, insya-Allah 3 ke 7 tahun tuan-puan akan menjana pendapatan pasif dan tuan-puan akan berpeluang bersara dengan selesa. Saya pulangkan kembali pentas kepada Puan Moderator, Puan Rina. Assalamualaikum dan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Puan Malia. Terima kasih pada Tuan Speaker, Tuan Halimi, Puan Nuraini selaku Speaker Experience Sharing dan juga kepada Bonda Emerald 4-star FMD kita, Puan Marlia Ramli atas perkongsian yang sangat menarik tadi. Tahniah sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana berada di dalam rangkaian yang tepat iaitu TKL Empire. Khususnya yang banyak menyediakan kemudahan untuk lebih memahami tentang simpanan emas serta bagaimana untuk menjana pendapatan pasif melalui simpanan emas di public gold. Pesanan keramat Puan Marlia merangkap bonda TKL Empire. Pasangan kita bukan milik kita selamanya ya tuan-puan. Mereka hanyalah pinjaman. Sediakan dana kecemasan dalam bentuk emas sebagai backup plan andai berlaku perkara di luar jangkaan kita.
Bersedia awal supaya tak kalut akan datang. Jangan bertangguh lagi tuan-puan, mulakan tindakan sekarang. Sebabnya tindakan tuan-puan pada petang ini bakal menentukan siapa tuan-puan 3 tahun akan datang. Sebarang persoalan dan bantuan selepas ini sila rujuk kepada introducer tuan-puan ya. Selain itu, saya ingin menjemput tuan-puan hadir ke sesi Tuesday Sharing pada hari Selasa jam 9 malam dan TKL Group Coaching pada setiap hari Rabu pada jam 9 malam. Puas sudah menanam ubi, nanas datang dari seberang. Puaslah sudah menabur budi, emas juga dipandang orang. Dengan pantun ini tadi, maka berakhirlah sudah majlis ilmu pada petang ini. Maafkan saya andai ada silap bicara dan terkasar bahasa ya. Saya tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda di kepuncak kejayaan. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Minta MC dengan speaker semua jangan keluar lagi, saya tak sempat ambil gambar. Saya nak pinjam. Anda keluar. Okey. Siapa lagi tadi? John. Oh, buat experience saya ni kita dah keluar. Tak apa. Saya ambil gambar satu-satu. Saya removekan Tuan Rizal dulu. Okey, Tuan Halimi minta senyum. 1, 2. Jom. Alright, Jun. Terima kasih.